Bukan sahaja kawasan perkuburan atau tempat keras yang menyebabkan seseorang lemah semangat takut untuk ke situ. Namun kadang-kadang rumah yang dibina sebagai tempat penginapan yang dianggap selamat turut ditakuti oleh segelintir individu. Apatah lagi jika rumah berkenaan dianggap mengusik. Misalnya rumah sewa, ada pemilik rumah yang enggan menceritakan kisah sebenar tentang sejarah rumah terbabit kepada penyewa baru. Natijahnya penyewalah yang menjadi mangsa diganggu dengan pelbagai kejadian aneh, mistik dan penuh misteri. Kejadian gangguan oleh makhluk halus ketika menetap di rumah-rumah sewa bukanlah hal asing. Namun ada penyewa rumah berkenaan selamat daripada gangguan setelah mendudukinya pada malam pertama. Tetapi setelah masuk malam kedua, mereka mula perasan tentang beberapa bunyi aneh yang meremangkan bulu roma, menyebabkan jantung berdebar dan perasaan mula gemetar. Pengalaman diusik oleh jelmaan makhluk halus lelaki di kawasan rumah sewa memang satu pengalaman yang mengerikan yang telah dialami oleh Azhar bin Ma'arif atau nama glamornya Zahar dari kampung Pohon Buluh, Pasir Mas, Kelantan bersama dua rakannya yang lain ketika menetap di sebuah rumah sewa di kampung Nilampuri, Kota Baru, Kelantan. Katanya ketika kejadian itu beliau berusia 17 tahun. Beliau menyewa di sebuah rumah di kampung Nilampuri, Kota Baru, Kelantan kerana bekerja menanam tiang kabel. Rumah sewa itu pula terletak berhampiran dengan sebuah surau di mana pemiliknya bernama Syafi'i. Beliau menetap di rumah itu seramai 3 orang. Katanya menambah, sudah agak ramai penyewa yang pernah menetap di situ diganggu makhluk halus di kawasan berkenaan. Akhirnya, mangsa gangguan itu berpindah ke rumah lain kerana tidak tahan dengan usikan dan gangguan makhluk gaib di kawasan rumah terbabit. Mangsa yang pindah itu pula tidak pula menceritakannya kepada sesiapa tentang sebab dia berpindah dari rumah itu, sehinggalah penyewa baru yang mengalaminya sendiri. Pada malam terbabit, Zahar bersama 2 rakan sekerjanya tinggal di rumah sewa itu, manakala sebahagian rakannya yang lain tinggal di sebuah rumah di Ketereh. Menurutnya, pada malam pertama tiada sebarang gangguan yang dialaminya. Tetapi apabila menjelang malam kedua, dia terdengar bunyi sesuatu berjalan dalam rumahnya itu dari satu bilik ke satu bilik. Mendengarkan bunyi aneh yang tidak pernah didengarinya sebelum ini, dia memberanikan diri untuk melihat dengan lebih dekat apakah bunyi aneh itu, tetapi tiada sesuatu yang kedengaran. Pada ketika itu, dia memasang lampu hanya dalam rumah bagi tempat-tempat yang perlu sahaja dan memadam lampu di tempat yang tidak diperlukan. Menurutnya, disebabkan rasa tidak sedap hati, beliau pasang kesemua lampu dalam rumah sewa itu pada malam kedua, kecuali di beranda sahaja. Jadi rasa curiga selesai kerana tiada apa-apa yang berbunyi disebabkan semua kawasan rumah bercahaya dengan lampu. Tambahnya, apabila masuk malam ketiga pula, dia memasang kesemua lampu dalam rumah supaya kelihatan lebih terang, tidak sebagaimana pada awal malam kedua. Setelah lampu dipasang pada malam ketiga itu, beliau bergegas ke beranda yang terletak di luar rumah. Alangkah terkejutnya, beliau melihat sebatang tubuh sedang bertenggek dalam samar-samar cahaya lampu di atas motosikal yang dipakai berhampiran dengan tangga rumah sewa itu. Disebabkan beliau dan 2 rakannya terpandang ada susuk lembaga lelaki di kawasan rumah sewa terbabit, beliau pun memasang lampu di beranda pula, menyebabkan jelmaan lembaga lelaki itu gaib dari situ. Katanya, sebelum ini beliau dapat tahu kejadian seumpama ini pernah dialami oleh rakan sekerjanya dari Tumpat. Dia memang tidak pernah menutup lampu. Setiap malam menjelang, dia akan memasang ke semua lampu sehinggalah di luar rumah menyebabkan suasana rumah sewa itu terang benderang. Katanya lagi, pada hari pertama beliau sampai di rumah sewa itu, beliau singgah sekejap di warung kopi yang terletak berhampiran dengan rumah sewa itu. Ada seorang 2 bertanya beliau tentang rumah sewa itu, mengusik atau tidak. Beliau memberitahu mereka belum lagi mengalaminya kerana baru sampai di rumah tersebut. Menurutnya, selepas dari kejadian, beliau melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang adanya makhluk halus di dalam rumah dan di kawasan rumah terbabit.
Beliau meminta taukinya supaya mencari rumah yang lain dan beliau tidak ingin menetap di rumah sewa itu lagi. Bimbang kejadian yang kedua yang dianggap lebih teruk dari itu berlaku di rumah berkenaan. Katanya, walaupun lelaki, tetapi kalau melibatkan makhluk halus, kalau tidak kena gaya, walaupun tinggal 3 orang, pasti mereka cabut lari. Apabila ditanya tentang perasaannya apabila melihat jelmaan lembaga lelaki sedang bertenggek di atas motosikal yang dipakai di kawasan rumah sewanya itu, perasaannya hanya Allah sahaja yang tahu. Walaupun menetap di rumah sewa itu seramai 3 orang, namun bulu roma sentiasa meremang dan gemetar setiap kali teringat peristiwa pada malam kedua itu, sehinggalah hari ini masih lagi berlaku dan dianggap baru berlaku walaupun kejadian semedikan telah lama berlaku. Menurutnya, pakaian yang dipakai oleh lembaga lelaki itu serba putih, manakala kejadian berkenaan berlaku jam 2 pagi. 3 malam beliau dan rakan mengalami kejadian yang menakutkan itu, iaitu malam pertama, makhluk lelaki itu berjalan dari bilik ke sebuah bilik dan malam ketiga itu beliau bersama 2 rakannya dapat melihat jelmaan lembaga sedang bertenggek di atas motosikal yang diletakkan berhampiran dengan tangga rumahnya dengan jelas. Tambah Zahar, ketika hari pertama masuk ke rumah sewa itu, beliau melihat sebuah bilik dikunci rapat oleh pemiliknya dengan kunci mangga. Beliau bertanya pemilik rumah sewa terbabit tentang adanya sebuah bilik yang dikunci sedemikian. Dengan mudah, pemilik rumah sewa itu memaklumkan sebuah dari bilik itu adalah tempat untuk menyimpan barang. Kini, beliau dan 2 rakannya itu tidak lagi menetap di rumah itu tetapi telah diizinkan oleh taukinya untuk berpindah ke rumah sewa yang lain untuk mengelakkan kejadian yang sama berulang.